Bertemu kembali dan juga kita masih lagi membincangkan berkenaan dengan proses vaksinasi di Malaysia. Seterusnya, Pusat Pemberian Vaksin PPV Kompleks Belia dan Sukan Kombes di Paroi Negeri Sembilan mula beroperasi pada hari ini. Menurut Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun, pembukaan PPV Kombes disasar dapat realisasikan sasaran 20,000 dos vaksin sehari kepada penduduk di negeri itu. Jelas Aminuddin, kapasiti pemberian dos vaksin di Kombes adalah sekitar 900 sehari, namun ia akan ditingkatkan ke 1,500 dos sehari. Kata beliau, selain PPV, industri melalui program imunisasi industri, kerjasama awam swasta PIKAS di tempat Country Club Sendayan juga akan turut beroperasi pada hari ini. Ini bagi mempercepatkan pemberian vaksin kepada pekerja industri dengan kapasiti 1,500 dos sehari. Dan seterusnya, dalam perkembangan berkaitan, Pusat Pemberian Vaksin Industri PPVIN di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC juga memulakan operasinya pada hari ini. Buat permulaan, sejumlah 370 pekerja industri akan diberi suntikan vaksin COVID-19. PPVIN PICC yang diuruskan oleh International SOS Malaysia Sdn Bhd. Ia adalah sebahagian daripada inisiatif program imunisasi industri COVID-19 kerjasama awam swasta PIKAS. Pusat ini ada kapasiti untuk memvaksin sehingga 1,500 pekerja industri sehari dalam persekitaran yang lebih teratur dan selesa. Menurut Ketua Operasi Penganjur Rawatan Kesihatan International SOS Malaysia, Dr. Adrian Seng Fuk Wai, PPVIN akan melaksanakan proses vaksinasi yang melibatkan pekerja industri dari syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI. Beliau berkata vaksin Sinovac akan diberikan kepada penerima di PPVIN. PPVIN yang beroperasi dari pukul 8 pagi hingga 9 malam itu turut menyediakan pasukan perubatan serta ambulans. Di bawah program PIKAS, kerajaan akan menyediakan vaksin percuma. Namun, kos pentadbiran vaksin yang merangkumi penyediaan PPVIN akan ditanggung oleh majikan dan majikan dilarang memindahkan kos pentadbiran itu kepada pekerja menerusi potongan gaji mereka. Dan seterusnya, perkembangan antarabangsa, England berkemungkinan menarik semula arahan pemakaian pelitup muka. Perkara itu diumumkan Setiausaha Perumahan dan juga Masyarakat Robert Janik yang turut memberi bayangan bahawa tiada tindakan yang akan dikenakan dan tiada lagi arahan penggunaan pelitup muka. Malah beliau turut memberi cadangan agar orang awam buat penilaian sendiri berdasarkan apa yang dirasakan terbaik buat mereka. Well, I want to get away from these restrictions as quickly as I possibly can, and we don't want them to stay in place for a day longer than is necessary. We are going to, I think, now move into a period where there won't be legal restrictions. The state won't be telling you what to do, but you will want to exercise a degree of personal responsibility and judgment. So different people will come to different conclusions on things like masks, for example. Perdana Menteri Boris Johnson dijangka akan umum perkembangan kelonggaran sekatan baharu dalam beberapa hari akan datang. Sekatan yang dikuatkuasakan dalam sektor ekonomi dan sosial ketika ini dijangka akan berakhir pada 19 Julai. Namun, kelonggaran sekatan itu menimbulkan kegusaran dalam kalangan petugas kesihatan memandangkan peningkatan kes harian secara drastik ketika ini. Bagaimanapun, jumlah kematian dan kadar penggunaan katil di hospital tidak menunjukkan peningkatan ketara. Untuk rekod, hampir 86% rakyat UK dewasa sudah menerima sekurang-kurangnya 1 dos dan 63.4% sudah melengkapkan vaksinasi. Dan seterusnya, pasukan keselamatan cyber di serata dunia dilapor berdepan cabaran besar pada Ahad ataupun hujung minggu lepas susulan serangan terbesar ransomware global. Ia disyaki didalang oleh sekumpulan-kumpulan ataupun sekutu kumpulan Revel yang menyerang beribu mangsa bermula Jumaat. Serangan ini dilakukan ke atas syarikat yang menguruskan infrastruktur IT untuk pelbagai pelanggan Kaseya dengan tuntutan wang tebusan sehingga $5 juta. Revel sebelum ini dilapor terlibat dalam serangan pada hari Memorial ke atas syarikat pemprosesan daging JBS di Amerika untuk dapatkan $11 juta. Serangan terkini ini menyasarkan perniagaan dan agensi di semua benua dan melibatkan sektor kewangan, pelancongan dan awam. Laporan menyebut beribu komputer kebanyakannya milik PKS menjadi mangsa godaman ini. Namun menurut syarikat perisian yang menjadi tumpuan utama godaman, Kaseya,
serangan ini hanya melibatkan 50 ke 60 syarikat berbanding 37,000 pelanggannya. Namun ada laporan yang menyebut lebih 200 syarikat di Amerika menjadi mangsa. Kaseya menyatakan serangan dilaporkan melibatkan perisian yang telah diubah suai. Perisian yang telah diubah suai ini secara automatik memuat turun perisian dan kemaskini keselamatan dan memasangnya. Menurut FBI, skala ini menyukarkan mereka untuk memfokuskan kepada pelanggan individu. Menurut pakar, serangan ini yang dilakukan pada hujung minggu lepas sama dengan Hari Kemerdekaan Amerika bukanlah satu kebetulan. Ini kerana kaki tangan di syarikat yang diserang berkurangan. Lebih banyak mangsa dijangka akan mula menyedari insiden ini pada hari ini. Sebelum ini, Presiden Joe Biden gesa Rusia hentikan perlindungan kepada penggodam ransomware yang disifatkan sebagai ancaman kepada keselamatan negara. Dan sekian Niaga Awan, ikuti bagaimana segelintir masyarakat mendepani cabaran kehidupan dalam diary lockdown di halaman Mikro Interaktif di astroawani.com sekarang. Dan segala maklumat lain dalam astroawani.com, juga aplikasi Astro Awani. Dan terima kasih kerana menonton saluran berita paling dipercayai di Malaysia. Saya Rizal Zulkafli. Salam hormat.